Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, baiklah, hari ini kita nak sambung lagi berkaitan dengan adab menjaga alam sekitar. Okey, seperti yang kita dah belajar minggu yang lepas, kita wajib untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Pastinya ada kepentingan dan hikmah di sebalik perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok kepentingan dia. Yang pertama, kepada individu. Apa kepentingan dia? Yang pertama, mendapat keberkatan hidup apabila kita mengikut apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, menikmati suasana kehidupan yang sihat. Apabila pokok-pokok banyak, kan, oksigen yang kita dapat itu mencukupi, maka kita akan hidup dalam keadaan sihat. Menyemai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar. Ya, kita syukur dengan nikmat alam sekitar yang indah, yang cantik. Sebagaimana kita tengok laut, pantai, air terjun yang sungguh indah, sungguh cantik, terjaga tanpa sampah. Kita akan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurniaan alam sekitar. Jadi kita akan berasa tanggungjawab dan kita rasa perlu menjaga alam sekitar ini. Kerana apa? Kerana alam sekitar ini merupakan anugerah ataupun hadiah daripada Allah kepada kita. Cuba bayangkan kalau kita hidup ni tak ada pokok-pokok, tak ada laut, tak ada air terjun. Indah tak hidup kita? Seronok tak kalau kita nak pergi berkelah dan sebagainya? Kan? Jadi kita bertanggungjawablah untuk menjaga kurniaan dan anugerah Allah ini kepada kita. Kepentingan kita menjaga alam sekitar ni kepada masyarakat ialah, yang pertama, dapat terus menikmati sumber alam. Jadi sumber alam ni, kalau sungai, air. Okey. Kalau pokok-pokok ni, dia sumber kepada oksigen dan sebagainya. Banyak lagi sumber-sumber yang lain. Jadi sumber-sumber ini sangat penting untuk masyarakat kita, kerana untuk hidup. Cuba bayangkan kalau tak ada air, macam mana kita nak mandi, macam mana kita nak minum, macam mana kita nak membasuh dan sebagainya. Jadi kita kena jaga, jangan buang sampah dalam sungai dan sebagainya. Menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama. Jadi menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama dalam memastikan alam sekitar kita bersih dan terjaga. Hidup selesa dalam persekitaran yang bersih. Dan yang terakhir sekali, terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kekotoran dan pencemaran. Ya, kalau kita tengok dekat Pasir Gudang, tak silap 2 tahun yang lepas berlaku pencemaran di sungai. Kan, sungai apa namanya? Ustaz lupa. Yang mengakibatkan keracunan kepada penduduk sekitar. Okey, disebabkan buangan bahan toksik ke dalam sungai. Itu yang sangat membimbangkan dan sangat membahayakan apabila ianya menyebabkan masyarakat sekitar mendapat penyakit dan sakit disebabkan perbuatan sesetengah pihak yang tidak menjaga alam sekitar. Jadi sangat berbahaya. Baik, kepentingan dia untuk negara ialah menjaga imej Islam dan negara yang mementingkan kebersihan. Jadi kalau kita negara yang majoritinya orang Islam, kan, kalau pelancong datang, dia tengok negara bersih, negara kita terjaga, tidak ada yang buang sampah merata-rata. Jadi orang luar dia akan tengok, negara ini merupakan negara yang majoriti Islam dan orang Islamnya itu menjaga kebersihan. Okey, orang Islam menjaga kebersihan. Jadi orang akan anggap orang Islam ni orang yang bersih, orang Islam ni orang yang menjaga kebersihan. Orang Islam ni dia sukakan kebersihan. Okey, itu yang penting. Menjaga keindahan alam semula jadi negara. Okey, menjaga keindahan alam semula jadi negara ini sangat pentinglah untuk
pelancongan, untuk tujuan kita promosikan negara kita kepada negara luar dan sebagainya. Ini sangat bagus untuk meningkatkan imej negara kita. Jadi penting untuk kita menjaga alam sekitar. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara alam sekitar, sentiasa bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, menjaga kebersihan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Seterusnya, tidak merosakkan alam tanpa tujuan. Ketika mengutuskan tentera, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada merosakkan pokok buah-buahan dan haiwan ternakan pihak musuh. Jadi dalam peperangan sekalipun Nabi melarang tentera-tenteranya daripada merosakkan pokok-pokok dan haiwan ternakan. Jadi Nabi ini sangat menjaga alam sekitar. Memelihara dan memelihara sumber alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala termasuklah membuang air besar di tempat sumber air, di tempat laluan awam dan tempat berteduh. Jadi Nabi ini sangat melarang orang tu membuang air besar di sumber air ataupun di tempat laluan orang dan sebagainya. Itu bagi mengelakkan tercemarlah orang, mengganggu laluan orang, mengganggu sumber air masyarakat dan sebagainya. Ini semua merupakan adab yang telah pun diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja murid-murid pelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz harap kita semua jelas bahawa kita mesti menjaga alam sekitar. Okey, macam tempat kita Kota Tinggi ni banyak pantai, okey? Banyak pantai. Jadi Kota Tinggi ni banyak pantai. Kalau kita tengok di Facebook beberapa hari ini, di Pantai Batu Layar sebanyak 1000 kilogram 1000 kilogram 1100 kilogram sampah dikutip di sepanjang Pantai Batu Layar. Sangat banyak sampah Jadi sangat rugilah kita kalau penduduk Kota Tinggi ini tidak menghargai sumber alam, sumber keindahan alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti amalkan sikap kita, adab kita sebagai orang Islam, kena jaga alam sekitar ni daripada dicemari. Okey, Ustaz harap murid-murid jelas. Jadi latihannya kamu buatlah latihan dalam buku aktiviti pendidikan Islam tahun 5 tu, buat latihan dekat situ, tajuk adab terhadap alam sekitar. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.